Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. La ilaha illallah wahdahu, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar. ولله الحمد. الحمد لله القائل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala. Saya berpesan kepada diri saya dan para jemaah agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang diredai di dunia dan di akhirat. Khutbah Idul Adha pada kali ini bertajuk ibadah haji dan Idul Adha, kemuncak zikrullah. Hadirin muslimin dan muslimat yang dikasihi Allah Subhanahu wa taala, Idul Adha merupakan salah satu daripada dua hari kegembiraan bagi umat Islam yang disyariatkan. Hadis daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang mengisahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba di Madinah dan penduduk Madinah mempunyai 2 hari untuk bermain-main, yaitu merayakan sewaktu jahiliyah. Maka baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan kepada kalian 2 hari yang lebih baik daripadanya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Riwayat Ahmad. Selain hari kesyukuran dan kegembiraan, Idul Adha adalah hari zikrullah, yaitu hari mengingati serta membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Dalam menghidupkan Idul Adha dengan zikrullah, umat Islam yang tidak menunaikan ibadah haji disunatkan bertakbir bermula sesudah solat subuh hari Arafah pada 9 Zulhijjah, berterusan sehingga sesudah solat asar pada hari Tasyrik.
ketiga pada 13 Zulhijjah, manakala para jemaah yang menunaikan ibadah haji disunatkan bertakbir bermula sesudah solat zuhur hari Idul Adha 10 Zulhijjah. Kerana sebelum itu mereka disunatkan bertalbiyah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin muslimat yang diberkati Allah Subhanahu wa taala, maqasid atau tujuan utama ibadah haji adalah zikrullah. Ianya merupakan roh, intipati dan maksud kepada ibadah haji, sebagaimana hadis Aisyah radhiyallahu anha bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innama ju'ilat tawafu was-sa'yu baina as-safa wal marwah wa ramyul jimari iqam mati zikrillahi azza wa jalla." Sesungguhnya tujuan tawaf, sa'i atau safa dengan marwah dan melempar jamrah ialah untuk mengingati Allah azza wa jalla yang maha agung. Riwayat Ahmad. Hakikatnya zikrullah merupakan maqasid dalam setiap ibadah yang dilaksanakan. Al-Quran memperlihatkannya di setiap ayat yang berkaitan dengan solat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan solat, maka hendaklah kamu menyebut dan mengingati Allah semasa kamu berdiri atau duduk dan semasa kamu berbaring. Firman Allah Subhanahu wa taala berkaitan puasa dalam surah Al-Baqarah ayat 185, dan juga supaya kamu cukupkan bilangan puasa, yaitu sebulan Ramadan, dan supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat petunjuknya, dan supaya kamu bersyukur. Manakala berkaitan haji, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 200 yang bermaksud, kemudian apabila kamu telah selesai mengerjakan ibadah haji kamu, maka hendaklah kamu menyebut-nyebut dan mengingati Allah dengan membesarkannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, takbir adalah syiar sambutan hari raya. Bahkan kegembiraan hari raya dimanifestasikan dengan alunan takbir yang penuh penghayatan. Padanya wujud rasa kesyukuran, kegembiraan dan keinsafan. Takbir dilaksanakan bertujuan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan menyebut kalimah Allahu Akbar secara berulang-ulang kali. Dalam takbir hari raya, kita bukan sahaja mengucapkan takbir, tetapi bersamanya lafaz-lafaz pujian yang lain yang mengungkapkan keagungan Allah Subhanahu wa taala, seperti lafaz tahmid, alhamdulillah, lafaz tasbih, subhanallah, dan lafaz tahlil, la ilaha illallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Lafaz-lafaz pujian yang diungkapkan mesti diikuti bersamanya penghayatan bahawa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan, pencipta dan pemilik segalanya. Setiap kita bahkan sekalian makhluk berhajat kepadanya. Justru itu, sebagai hamba, kita seharusnya insaf, tunduk serta patuh dalam mengerjakan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya. Lafaz takbir hari raya
turut mengingatkan kita peristiwa peperangan Ahzab. Lafaznya, sadaqa wa'dah wa nasara abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Subhanahu wa taala membenarkan janjinya, membantu hamba-Nya dan mengalahkan pakatan Al-Ahzab dengan sendirinya. Riwayat Ahmad. Perkataan Al-Ahzab dalam lafaz takbir merujuk kepada perang Ahzab atau perang Khandaq yang berlaku bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah bersamaan 627 Masehi. Di waktu itu umat Islam yang dibentengi parit diasak dari setiap sudut dan oleh pakatan sekutu musyrikin Mekah dan kelompok Yahudi Madinah. Dalam surah Al-Ahzab ayat 10 dan ke-11, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan situasi getir umat Islam di mana pandangan mata menjadi tidak tentu arah, hati rasa gelisah dan perasaan bagaikan digoncang dengan dahsyatnya. Namun dengan angin ribut kencang serta angkatan tentera malaikat yang tidak dilihat, Allah Subhanahu wa taala membantu tentera Islam sebanyak 3.000 orang dalam mengalahkan musuh yang melebihi 10.000 orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Muslimin dan muslimat yang berbahagia, syariat ibadah kurban yang dilaksanakan sepanjang Idul Adha adalah zikrullah, kerana sembelihan yang dikemukakan adalah kesyukuran di atas segala nikmat serta hidayah kurniaannya dan ketulusan hati kerana Allah Subhanahu wa taala. Ibadah korban adalah zikrullah kerana individu yang berkemampuan membelanjakan hartanya, menyembelih korbannya dan membahagi rezeki dagingnya kepada fakir miskin serta golongan yang layak menerimanya kerana Allah Subhanahu wa taala. Sungguh keikhlasan dan ketulusan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala adalah syariat, adalah syarat penerimaan ibadah di sisinya. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hajj ayat 37 bermaksud daging dan darah binatang korban atau hadiah itu tidak sekali-kali akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya ialah amal yang ikhlas yang berdasarkan takwa dari kamu. Demikianlah ia memudahkan binatang-binatang itu bagi kamu supaya kamu membesarkan Allah kerana mendapat nikmat petunjuknya. Dan sampaikanlah berita gembira dengan balasan yang sebaik-baiknya kepada orang-orang yang berusaha supaya baik amalannya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian, mengakhiri khutbah Idul Adha pada tahun ini, marilah kita menghayati dan mengambil pedoman terhadap perkara berikut. Pertama, umat Islam hendaklah terus istiqamah dengan penghayatan zikrullah dalam setiap ibadah yang dilaksanakan seterusnya, dimurnikan pelaksanaannya dengan ketulusan hati semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Kedua, umat Islam hendaklah yakin bahawa pejuang, pembela dan pendukung agama Allah Subhanahu wa taala yang berkorban masa, harta dan tenaga, mereka akan sentiasa berada dalam pembelaan Allah Subhanahu wa taala. Ketiga, umat Islam hendaklah mengerjakan ibadah korban dengan rasa kesyukuran dan ketakwaan. Seterusnya, menerapkan aspek tolong-menolong, prihatin terhadap pihak yang memerlukan dan kasih mengasihi sesama sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Walikulli ummatin ja'alna mansakan liyazkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am wa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu wa basyiril mukhbitin. Dan bagi tiap-tiap umat kami syariatkan ibadat yang menyembelih korban, supaya mereka menyebut nama Allah sebagai bersyukur akan pengurniaannya kepada mereka binatang-binatang ternak yang disembelih itu, kerana Tuhan kamu semua ialah Tuhan yang Maha Esa. Maka hendaklah kamu tunduk taat kepadanya, dan sampaikanlah berita gembira, wahai Muhammad, kepada orang-orang yang tunduk taat. Surah Al-Hajj ayat 34. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati waz zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu was-sami'ul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim.